A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi meneruskan sesi pengajian, khususnya dalam bedah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Keanggunanmu ya Rasulullah, yang digarap oleh Al-Imam At-Tirmizi, seorang imam yang begitu hebat sekali dalam bidang hadis, dan banyak hadis-hadis yang dinukulkan oleh beliau berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut khulqiyah ataupun khalqiyah, khuluqiyah ataupun khalqiyah, apa yang ada pada susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih lagi membahaskan berkaitan dengan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambungan daripada pertemuan yang lalu, hari ini kita masuk ke hadis yang ke-10 berkaitan dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Samurah berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyan wa alaihi hullatun hamra. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Falahu wa indi ahsanu minal qamar." Ini pun hadis yang masyhur. Biasa kalau ustaz-ustaz kan, para penceramah di masjid-masjid mesti bawa hadis ni lah biasanya untuk menggambarkan begitu handsome, indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata dia apa? "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang diterangi bulan purnama." Nabi satu hari dia keluar jalan di waktu itu bulan purnama. Sahabat Nabi yang nama Jabir bin Samurah ini melihat Nabi keluar ni pada waktu malam di bulan purnama. Waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah. Aku memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bulan silih berganti. Bermakna dia tengok Nabi, dia tengok bulan purnama. Tengok bulan purnama, dia tengok Nabi pula. Nabi bulan purnama, dia tengoklah, dia tengok banyak kali. Menurutku, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Okay. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib, mengatakan bahawa handsome Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi daripada bulan. Tengok Nabi, tengok bulan, tengok bulan, tengok Nabi, Nabi lawa lagi. Begitulah menurut Jabir bin Samurah. Hadis ini bertaraf dhaif, dilaporkan oleh Hannad bin Al-Sari daripada Asar bin Al-Qasim, daripada As Ibn Suwar, daripada Abu Ishaq, bersumber daripada Jabir bin Samurah. Baik, hadis yang ke-11, Abu Ishaq berkata, "Sa'ala rajulun Al-Bara ibnu Azib, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla as-sayf? Qala la, bal misla al-qamar." Ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara bin Al-Azib, adakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Pedang ni maknanya ada dua kemungkinan lah maksud pedang. Pertama, apakah wajahnya panjang seperti pedang, maksudnya melonjong ke bawah gitu. Kedua, apakah wajahnya berkemilau seperti mana kemilau pedang, bermakna kilat. Al-Bara menjawab dengan mengumpamakannya seperti bulan, sehingga menjawab dua kemungkinan di atas, iaitu wajahnya tidak panjang dan kemilaunya lebih daripada kemilau pedang, iaitu seperti kemilaunya bulan purnama. Al-Bara menjawab, tidak, wajah baginda bahkan bagaikan rembulan, dan rembulan purnama. Jadi Nabi punya wajah tidaklah panjang ke bawah gitu, dan dia sedang-sedang wajah sebagai seorang Nabi. So, hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih.
Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi' daripada Hamid bin Abdul Hamid Al-Ru'asi daripada Zuhair yang bersumber daripada Abu Ishaq. Hadis yang ke-12. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddah rajil asy-sya'r." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih, kata Abu Hurairah, seolah-olah terbentuk daripada perak dan rambutnya ikal beralun. Hadis direkodkan oleh At-Tirmizi. Orang Nabi ni tidak gelap. Kadang-kadang kita boleh beza, orang tu kulit cerah, orang tu kulit gelap, orang tu kuning, gelangsat ke, kan, begitu. Jadi wajah Nabi SAW dia putih, kan, abyad, putih seperti mana perak, kan, putih perak, kan, gitulah. Hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Abu Daud Al-Musyahafi, Sulaiman bin Salm namanya, daripada Nadar bin Shumail, daripada Saleh bin Abi Al-Akhdar, daripada Ibnu Syihab, daripada Abu Salamah yang bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang ke-13. Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Urida alayyal anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijalis shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabaha Urwatu ibnu Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabaha sahibukum yakni nafsah wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabaha Dihya." Sudah diperlihatkan para nabi kepadaku, Nabi SAW, ketika mana Isra Mi'raj, kan Nabi jumpa banyak nabi-nabi. Jadi nabi-nabi yang lain tu Nabi dah tahu dah wajah-wajah mereka. Musa, kata Nabi, kelihatan seperti seorang lelaki dari suku Shanu'ah, katanya. Jadi banyak suku-suku kaum di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi Musa itu, kata Rasulullah, kurang lebih macam satu suku yang ada di Madinah ini, namanya suku Shanu'ah. "Aku melihat Isa bin Maryam pula, ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud." Ini sahabat Nabi. "Dan aku melihat Ibrahim AS, ternyata seorang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian, iaitu Rasulullah SAW sendiri." Jadi wajah Nabi dengan wajah Nabi Ibrahim AS kurang lebih sama, kan. "Aku juga melihat malaikat Jibril AS, ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dihyah." Betul lah, ni kata-kata Nabi SAW yang syibihkan kepada sahabat-sahabat yang kurang lebih. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Suku Shanu'ah adalah kabilah di satu tempat yang berada di Yaman, kan. Jadi ada yang berpendapat bahawa suku ini asalnya daripada Yaman yang datang ke Madinah Al-Munawwarah. Tubuh mereka tidak gemuk dan tidak kurus. Kesempurnaan bentuk tubuh mereka terkenal dalam kalangan bangsa Arab sehingga menjadi kebanggaan. Jadi yang kurang lebih macam Shanu'ah ni ialah Nabi Musa alaihissalam, kan, yang kurang lebih macam bangsa yang ada satu kabilah di Yaman yang datang berjumpa dengan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kurang lebih lah tu syibih-syibih muka, kan, kakak kita lah, tuan. Kadang kita tengok kawan kita ni kurang lebih macam si dia gitu, kan. Ataupun ada orang jumpa saya, "Ustaz, muka Ustaz macam pernah anak kawan saya tu." Begitu, kan. Kurang lebih sama. Biasalah, ibarat orang Melayu kata tanduk dua serupa. Begitu. Kan. Macam Piramli, tuan-tuan, kan, cerita Nujum Pak Belalang. Tengok mangkuk. Kan. Mukanya kalau tak salah macam Tok Penghulu. Kan. Macam Tok Penghulu. Misalnya pun ada. Gitu, kan. Itu tak heran, kata Tok Penghulu, barangkali tanduk dua serupa. Contoh. Jadi tak ada masalah lah. Orang dulu-dulu pun kurang lebih sama lah.
Baik, hadis yang ke-14. Sa'id Al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Sufail berkata, ra'aitu Nabi SAW wa ma baqiya ala wajhil ard ahadun rahu ghairi. Qultu sifuli. Qala kana abyad malihan muqassada. Aku pernah melihat Nabi SAW, kata Sa'id Al-Jurairi, dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat baginda selain aku, iaitu Sufail. Sa'id Al-Jurairi berkata, jelaskan sifatnya kepadaku. Abu Tufail menjawab, baginda putih kulitnya, tampan, dan postur tubuhnya sedang. Gitu. Jadi tidak tinggi, tidak pula rendah sangat. Jadi ini cerita daripada seorang sahabat Nabi kepada mungkin tabi'in, kan? Kepada tabi'in yang tak pernah melihat Nabi. Pernah tak jumpa Nabi? Oh, pernah, kan? Yang mana aku masih ingat aku pernah jumpa Nabi waktu tu. Begitulah, kan? Jadi riwayat itu sampai, kan? Dan direkatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini direkatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi. Hadis ini tarafnya dhaif, dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi' dan dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Yazid bin Harun, bersumber daripada Sa'id Al-Jurairi. Baik, hadis yang ke-15. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyatain idza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini sanaya. Ada renggang, iaitu jarak yang kecil pada gigi hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna gigi ni kan, gigi kapok lah ni, kan, gigi kapok depan ni mungkin ada nampak renggang sikit antara dua gigi tadi tu. Apabila Nabi berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar daripada antara celah-celah gigi hadapannya. Ini orang perhati, tuan. Sahabat-sahabat Nabi perhatikan Nabi sampai begitu. Bila Nabi berbicara tu macam ada cahaya yang keluar, kan, gitu. Kalau kita mau tengok juga apa bibir hitam itu, kan, merokok gamaknya ustaz ni. Contohlah, tengok gigi nampak kuning, perhatilah ke. Itulah maknanya seorang yang mungkin public figure ni kena jaga keterampilan, tuan, kan. sebab semuanya diperhatikan. Macam yelah, kadang-kadang orang dulu tahu nama-nama, kan, tak kenal pun, kadang-kadang lupa nama. Kenal Ustaz Saifullah, yang mana banyak ustaz kenal. Alah, yang ada janggut sikit, yang tembam-tembam muka, yang itu, gitu. Okey lah tu, kalau dinisbahkan janggut sikit, ada muka bulat gini, kan. Kalau orang nisbahkan kita, yang mana ada yang putih-putih janggut, ramai putih janggut. Tu yang gigi kuning tu. Ustaz tu saya kenal. Wah, parok, kan. Dilabelkan. Sebab apa? Sebab tak pernah gosok gigi, gamaknya ustaz tu kuning gigi. Sampai begitu sekali orang perhati. Sebab tu, tuan-tuan, bukan ustaz lah, contoh lagi, kan. Kalau tuan-tuan sendiri pun mungkin public figure, kan, kerja pada masyarakat umum luarnya, bercakap depan public, masuk TV. Jadi keterampilan itu jaga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali, kan, keterampilan Nabi. Sampai gigi depan jarang sikit pun orang perhati. Begitulah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Hadis ini bertaraf dhaif, dilaporkan oleh Abdullah bin Abdul Rahman daripada Ibrahim bin Muzir Al-Hizami daripada Abdul Aziz bin Sabit Az-Zuhri daripada Ismail bin Ibrahim daripada Musa bin Uqbah daripada Quraib yang bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Itu dia 15 hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bab pertama iaitu fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan pula pada bab yang kedua, iaitu bab ma jaa fi khatimin nubuwah, iaitu khatam. Khatam maknanya tanda, kan, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita pun ada juga kadang-kadang tanda. Paling tidak pun tanda lahir, kan. Tanda lahir kat belakang lah, kat kepala lah, dekat belakang badan lah, kat punggung, macam-macam, kan, tanda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberikan tanda oleh Allah SWT, tanda-tanda kenabian. Bagaimana keadaannya, insya-Allah jangan lupa untuk mengikuti sambungan daripada perbahasan
ataupun pemudahan kitab Syamil Muhammadiyah ini di IC Share Channel saya ini. Pada tuan-tuan yang baru saja menjumpai channel saya, jangan lupa sharekan channel ini kepada kawan-kawan, rakan-rakan, like dan juga subscribe bagi yang belum. Apa tu subscribe Ustaz? Subscribe tu yang button merah kat bawah tu, kan ada warna merah, dia seorang je merah. Tekan bagi jadi kelabu. Gitu je. Kan? Okey, baik tuan-tuan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.